rahimahullah ta'ala. Ibnu Hajar Al-Asqalani ditulis bagi manusia ini anak Adam seumpama seperti segala amal yang baik yang menuju akan amal yang baik oleh anak manusia. Tiada ditulis segala amal anak yang jahat. Intaha perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Intaha ni kadang-kadang diringkaskan dengan alif kemudian he. Ditulis alif kemudian ditulis he. Itu intaha. Ini intaha ni kenapa ejaan dia kan? Tapi kalau dia perekat ditulis alif satu, ditulis e satu. Itu boleh tu intaha. Apa makna intaha? Mana perkataan kesudahan perkataan Ibnu Hajar. Berkata Ibnu Hajar ditulis baginya seumpama segala amal yang baik yang menuju akan oleh anaknya, tiada segala amalnya yang jahat-jahat. Intaha mana sudah kata Ibnu Hajar. Dia macam lagi ni balik semula lah. Perkataan yang ini tulisan almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Dia kalau bahasa Melayu apa ni? Bahasa Melayu ni dia hanya tok pembuka kata kemudian penutup kata. Penutup kata contoh di watas lah kitab tu. Betul kan? Jadi kalau jumpa dalam kitab alif he ejaan salih intaha ini ejaan salih. Kadang hadis dan tulis alif lam kha ditulis ilah alif lam kha itu ringkasan kepada ila akhirih. Baca pas sudah lima hari separuh ni. Atau apa depan tu baca pak rabi sebab apa kadang-kadang dia sudah datangkan sebelum perkataan. Yang basicnya baca dia pun ilah. Kalau Al-Quran, ayat Quran didatangkan separuh ayat itu tak lengkap lagi. Dia tulis al-ayat. Kenapa tu? Iqra'il ayat. Baca oleh mu'akkam ayat mana pun sudah sampai satu ayat. Gitulah. Tak ada. Mana kalau sini intaha. Kalau alif itu intaha lah tu. Itu orang apa ni? Buat macam Rumi itulah. DNN. Dan lain-lain. Apa lagi? DSP dan sebagainya. Itu betul lah. Kalau ilah tu, ilah akhirih itu mungkin dia titik gitu. Dia datangkan sebahagian perkataan kemudian dibuat titik. Ya. Itu mana apa tu? Baca pas sudahlah. Tengok alik atas tu ada dah perkataan tu. Kan? Ni kena tahu jugalah. Kena tahu hak dia dalam kitab ni, takut kita pergi apa benda ni intaha apa ni? Mana kata apa? Kesudahan perkataan Ibnu Hajar. Jadi berkata Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, Ibnu Hajar Asqalani ni cerita hak berkaitan dengan hak yang ketiga. Yang ketiga daripada 3 amalan yang tidak akan putus apabila mati manusia, mati anak Adam. Mati anak Adam terputus sekalian pahala amal ibadah. Tak ada dah pahala amal ibadah. Sebab apa? Sebab dia sudah mati, dia sudah tidak boleh buat amal ibadah.
maka terputus pahala amal ibadah, melainkan 3 perkara. Melainkan 3 perkara. Hak yang pertamanya sedekatin jariyah, sedekah yang mengalir, yang berlari, yang berpanjangan diambil manfaat. Yang kedua, ilmu yang diambil manfaat. Hak yang ketiga, hak tempat pembicaraan dalam kitab kita ni, waladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang berdoa baginya, bagi manusia, bagi anak Adam tadi. Jadi Ibnu Hajar ni nak menghuraikan hak yang ketiga tu, yang mana tempat bicara kita di fasal yang kelima ni adalah hak yang ketiga ni lah. Sebab fasal yang kelima pada menyatakan farash, pada menyatakan kemaluan, yang mana Allah Ta'ala jadikan farash bagi kitanya, Allah Ta'ala jadikan kemaluan bagi kita untuk kegunaan akhirat. Yang pertamanya, daripada farash, lahirnya manusia, ramainya umat Nabi SAW, Nabi akan berbangga di hari akhirat. Kemudian daripada faras ni jadilah manusia, jadilah anak. Jadi anak ni lah salah satu daripada 3 perkara yang tak putus pahala amal ibadah kepada manusia tadi. Salah satu 3 perkara iaitu anak. Jadi anak ni di antara faedah faras, faedah kemaluan. Besarnya faedah kemaluan, di antaranya lahir anak menjadi bekalan pahala kepada kita walaupun kita sudah mati sekalipun. Jadi Ibnu Hajar nak cerita hak anak ni, hak yang ketiga. Ditulis baginya, bagi manusia, anak Adam yang meninggal tadi, seumpama ni serupalah, tak ada kurang pun. Seumpama, serupa segala amal yang baik, segala amal yang baik yang mengerjakan dia akan segala amal yang baik oleh anaknya. Maknanya mak ayah ni, manusia ni, mak ayah ni, Allah ni, malaikat akan tulis bagi mak ayah manusia yang meninggal ni seperti segala amal baik yang dikerjakan oleh anaknya. Banyak mana anak dia boleh pahala? Kalau contohnya anak dia solat berjemaah boleh 27 darajah, 27 pahala nak banding semai seorang. Jadi mak ayah dia boleh 27 lah. Sama je, seumpama. Sama. Seumpama ni serupa. Segala amal baik, segala amal baik, amal wajib ke, amal sunat ke, amal besar ke, amal kecil je, amal kecil ke, amal baik dicatatkan pahala kepada anak dan dicatatkan pahala kepada ibu bapa manusia hak mati ni, sama je. Dan anak nak bagi mana? Mari dia ada farah. Itulah kegunaan farah bangsa akhirat. Amal baik ditulis, tiada, yang ni tiada ditulis segala amalnya, segala amal anak yang jahat-jahat. Hak jahat tulis kepada anak je lah, tak tulis kepada ibu bapa dia. Hak amal jahat, amal baik je, hak malaikat akan tulis pahala kepada ibu bapa, hak manusia yang meninggal, yang mati tadi. Adapun amal jahat yang dilakukan oleh anak tadi tidak dicatatkan dosa kepada ibu bapa. Ni melainkan amal jahat tu sebab daripada ibu bapa. Tu ada jugalah amal jahat yang sudah dipesang oleh ibu bapa. Amal jahat yang bapa pesan dah. Ingat molek ni, hak harta hak ayah boleh ni bukannya mudah nak boleh ni.
punyalah lawang, punyalah heloh, punyalah menipu, barulah boleh kepada ayah harta ni. Tapi dengan jalan tak betul lah. Lepas ayah tak ada mutahan ni harta ni, jangan ngalau. Walah dia nak dapat harta tu dia dah lah. Punyalah susah payah dia nak dapat harta tu, macam-macam heloh digunakan. Duit banyak mana dah habis ni, nak rasuah orang tu, nak rasuah orang ni, biar masuk alik dia, biar keputusan harta boleh ke dia. Susah payah dia nak dapat harta. Jalan salah ni, dengan jalan tipu daya, dengan jalan rasuah untuk dapat harta ni. Ayah tak ada kayak gini, mutahan harta ni, jangan ngalau. Anak pun tahan harta hak orang, dapat cara zalim, dapat cara tipu daya, dapat cara tipu, maka ayah dah kubur tu akan dicatatkan dosa kejahatan yang dikekalkan oleh anak dia lepas dipesang oleh ayah tu sendiri. Faham tak? Ni kena faham oleh sini ni. Sebab kadang-kadang kita ni kena berubah lah. Kita ambil jalan hak lebih baik, jalan hak lebih syariat. Nak kerana mak ayah saya sebelum mati dia pesan dah, kok ke mana pun jangan tinggal. Mak ayah saya pesan dah, jangan tinggal. Biarlah orang lain lari belaka pun, mung jangan tinggal. Jadi mak ayah pesan dah saya gitu. Jadi mu kata hak tu hak lebih baik, hak tu hak lebih tepat dengan agama, lebih tepat dengan syariat, saya akulah. Tapi nak kerana saya kena ikut wasiat pesanan mak ayah saya belum dia mati. Jadi kalau betul lah mak ayah kita pesan satu-satu perkara, kita pastikan perkara yang dipesang tu tepat dengan syariat. Kalau perkara tu bercanggah dengan syariat, kita kena tinggal awal-awal. Sebab apa? Sebab kita buat perkara yang salah tadi, yang asalnya kita berdosa sendiri. Tapi kita pilih salah ni kerana puncanya, sabitnya kerana mak ayah kita pesan. Kita pun kekal hak salah. Mak ayah kita akan kekal dapat dosa daripada kesalahan yang kita teruskan kerana kita turut pesanan mak ayah kita. Ni kadang-kadang ada juga nasihat dia pun nampak dah mana hak sepatutnya, hak syariatnya dah ngaji dah. Dulu tak reti ke apa satu, sekarang belajar dah. Tahu dah mana kau jalan yang betul, mana kau jalan hak tak betul. Tapi oleh kerana dah mak ayah pesan dah, mak ayah pesan tu lah, lagilah cepat-cepat nak kena tinggal. Kalau semata-mata nafsu kita, semata-mata dunia kita bertanggungjawab sendiri, tak babik dengan mak ayah kita tu. Tahu dah mana betul mana salah, tapi nafsu kita punya pasal, dunia kita punya pasal, kita tahan atas hak salah, kita akan bertanggungjawab sendiri. Tak ada kaitan dengan mak ayah kita. Tapi kalau kita pertahankan hak nafsu kita tu, kita pertahankan hak hak dunia kita semata-mata yang bercanggah dengan agama kerana pesanan mak ayah kita. Kita bertahan kerana pesanan mak ayah kita akan dicatatkan dosa. Hak kata mak ayah tidak akan dicatatkan dosa segala amal-amal jahat yang dilakukan oleh anak, amal jahat yang tidak berpunca daripada mak ayah kita sendiri. Ni kena faham boleh ni. Ada pun amal baik, segala amal baik. Walaupun amal baik tu pada masa mak ayah kita ada, dia tak bersetuju mana? Dia tak bersetuju mana? Kita jadi terbuka hati nak belajar agama. Kita jadi terbuka hati nak belajar agama. Tiba-tiba mak ayah kita ni memang tak setuju. Tak setuju. Mak ayah kita ni kita apa? Bangkang. Tentang lah kita kata dah. Tentang. Tak setuju. Maknanya tak setuju anak nak ngaji agama. Benda baik ni tapi ayah tak setuju. Mak ayah tak setuju. Anak dikekalkan juga dengan belajar agama. Anak dia belajar agama, bukan mak ayah dia mati ni, mak ayah dia tengah hidup, mak ayah kita tak dapat pahala. Ni cerita
hak lepas dia mati ni. Tapi hak berkata Ibnu Hajar ni, kalau ke hadis tu cerita apabila mati. Tapi macam sebut mengelepah lah, bukan apabila mati. Cuma apabila mati tak putus pahala ni. Maknanya sebelum mati boleh pahala dah ni. Dah. Maknanya Ibn Hajar kata ditulis baginya, bagi manusia yang meninggal tadi, asal hak adil ni cerita manusia meninggal. Seumpama segala amal yang baik yang mengerjakan dia akan amal baik oleh anaknya. Tapi amal yang baik yang dikerjakan oleh anak ditulis bagi manusia ni bukan hanya lepas manusia ni mati. Sekarang lah, pada masa hidup. Segala amal baik yang dilakukan oleh anak akan ditulis seumpama. Pahala ditulis kepada anak tu. Daripada masa hidup lagi nak ayah ni, masa hidup. Bila mati tak putus. Tu panggil tak putus. Amal lain putus. Kita sekarang ni semayang, pahala. Kita mati dah semayang dah, putus dah. Di masa yang sama anak kita semayang juga. Kita akan dapat pahala hak anak kita semayang tu serupa dengan pahala anak kita semayang sekarang ni. Bezanya kita mati, anak kita semayang, pas kita mati pun boleh pahala, tak putus. Kan? Kalau kira betul benar, hak tu hak banyak pahala kita nak banding dengan kita, pahala kita sendiri. Dan kita seorang je. Abang apa? Tulang 4 kerat. Abang apa? Hija tulang 4 kerat. Gitu dah. Ni amal tulang 4 kerat kita ni. Dan sekarang ni anak kita apa orang? 3 orang, 4 orang, 5 orang semayang belaka. Banyak ni boleh pahala. Ni anak. Ini kegunaan faras, kemaluan. Hak ni perlu kahwin ni. Hak ni perlu kahwin. Tak boleh tak kahwin. Sebab apa? Nak ni kan. Faham tak? Jadi sekarang ni, walaupun amal baik itu mak ayah tak setuju sekalipun, dia belajar agama juga. Jadi hak mak ayah duduk larang gelak masa depanmu nak kerja gapo kegi, dia dak. Dia belajar juga agama. Saat mak ayah tentang tu, dia kekal belajar agama, mak ayah tetap dapat pahala. Ada. Jadi mudah pahala daripada dosa. Maknanya mak ayah tak setuju tu, dia pergi belajar juga. Dia belajar, dia beramal, mak ayah tak setuju. Pahala yang dicatat pada anak yang belajar beramal ni, dia akan dicatat pahala yang sama kepada ibu bapa tu. Siapalah ibu bapa tu meninggal, kita kata dalam keadaan tak setuju juga anak dia belajar agama, dah anak mak ayah tetap dapat pahala walaupun tak setuju dengan kebaikan. Adapun perkara jahat, jadi dia mari daripada dia je, maka tak ada kena-kena dengan mak ayah tu. Janji perkara jahat tu tidak mari daripada mak ayah. Benda baik ni tak mari daripada mak ayah, padahal dia tak setuju, tetap boleh pahala juga. Sebab itu benda baik. Walaupun bukan mari daripada mak ayah sendiri pun tetap. Faham tak ni? Itu makna apa tu? Maknanya hak mudahnya pahala, hak dosa ni payah nak kena kepada mak ayah. Hak dosa payah nak kena. Sebab hak dosa hak kenanya hak mari daripada sebab daripada mak ayah tu. Tu payahlah sikit. Hak pahala ni walaupun bukan sebab daripada mak ayah. Saat ni contoh saat ni bukan kata bukan sebab daripada mak ayah. Mak ayah larang pula mak ayah tak setuju pula tapi dia belajar agama juga, dia buat taat juga, mak ayah tetap boleh pahala. Walaupun kebaikan tu bukan setakat tidak berpunca daripada mak ayah, bahkan mak ayah kalau boleh nak sekat. Kan? Tulis pahala pula seumpama. Hak ni tak ada syarat niat-niat.
Hak pahala yang dicatat pada ibu bapa ni tak ada syarat niat-niat, tak ada. Ada orang ajar kita kena niat baru sampai pahala pada mak ayah. Pahala mak ayah dia orang kali kena niat. Kita mak ayah kita tak payah niat. Sebab apa tak payah niat? Siapa kita? Kita ni mak ayah kita dah. Faham tak? Oh zahir gitulah. Kita ni makhluk Allah. Zahirnya mak ayah kita bukan mak ayah kita khalik. Kita bukan makhluk pada mak ayah kita. Kita makhluk Allah. Zahir. Jadi kita mari mana? Mari dah mak ayah. Jadi kita ni mak ayah dah lah ni. Mana walaupun mak ayah kita tak ada dah, hak semayang ni seolah dia semayang. Ha gitu. Ada. Maka tak perlu niat-niat. Dia 3 perkara yang disebut tidak putus walaupun manusia tu mati. 3 ni tak payah niat belaka. 3 ni automatik. Sedekah jariah. Contoh. Orang buat satu masjid, orang buat satu madrasah. Kita duduk buat ibadat dalam masjid itu. Kita duduk ibadat dalam madrasah tu. Kita yang tengah buat ibadat dalam masjid, sedekah jariah dia tu, kita ada niat tak? Sampaikanlah pahala ibadah saya dalam masjid ni kepada mereka yang derma buat masjid ni. Pernah niat tak? Betul? Orang sedekah tu saja. Ini ramai-ramai kita ni duduk dalam masjid ni daripada tadi dah ni. Daripada masuk je niat iktikaf. Lepas tu sembahyang sunat. Lepas tu sembahyang berjemaah maghrib. Lepas tu ba'diyah maghrib. Ni sekarang duk congok, duk dengar-dengar ni. Mana kita duduk ni dalam masjid. Masjid ni sedekah jariah orang ni. Daripada mula masuk sampai sekarang niat tak pahala kepada orang sedekah jariah? Seorang tak ada orang kali. Allah nanyanya lah orang sedekah jariah, tak ada bahagian dia, gitu. Lain kali masjid kena tulis muka pintu tu. Nak masuk, niatkan pahala ibadat awak kepada orang sedekah jariah masjid ni. Hak belum masuk kena tulis. Biar nak masuk tu niat dulu. Dah. Tak ada kaitan dengan niat. Orang buat ibadah dalam masjid ni automatik. Dia dapat pahala, orang sedekah jariah pun dapat pahala. 3 ni tak ada kait dengan niat. Sama juga dengan ilmu yang diambil manfaat. Kita reti agama lah. Ramai guru kita, ustaz-ustaz kita ramai. Daripada budak lagi. Contohlah kalau kita ngaji Quran, daripada budak lagi. Ustaz ni mana pocik-pocik kapung jadi tu guru kita. Kalau dia pandai sikit, dia guru Quran. Kita kenali betul dengan dia. Lepas tu belajar dengan ustaz lain pula, tambah. Lepas tu belajar ustaz lain pula, tambah. Sebab masa kita baca Quran, kita niat tak pahala baca Quran kepada hak mula-mula kita ngaji dengan dia, hak kenal alif betul. Kita pun dah ingat dah siapa dia. Dah masa kita budak-budak lagi. Bukan hak tok guru hak mula-mula, tok guru hak ngaji sekarang begitu tak niat. Kerana orang ngaji Quran, dia ngaji Quran sampaikan pahala Quran ni kepada guru sekarang. Pun dak dia baca dia seorang je. Tak ada niat-niat apa tok guru dia. Lepas tu tak ada pahala. Kita mengaji akidah dengan guru kita. Kita mengaji fiqh semayang dengan guru kita. Kita pun berpegang dengan akidah yang sebenar. Kita pun semayang hak sempurna syarat dan rukun. Pahala akidah yang kita pegang terbesar pahala. Pahala semayang hak betul syarat rukun terbesar pahala. Selama kita dah pegang dengan akidah yang sebenar ni, kita niat tak pahala akidah sebenar ni kepada guru kita. Semayang kita hak betul syarat rukun ni pahala kepada guru kita. Kita niat tak pahala? Lepas tu orang ngajar tak boleh pahala. Tak bisa ngajar tau. Dah tak niat tak ke apa. Yelah sekarang kita pegangan betul, mayabang betul. Ambil mana tu? Ilmu ambil mana? Ilmu yang bermanfaat ambil mana? Kita niat tak pahala pada guru yang kita dapat ilmu yang bermanfaat pada kita. Tak ada niat pahala. Lepas tu siang orang ngajar. Sama juga kita dengan mak ayah.
Kita mak ayah pun sama lah. Saat ni cerita hak sedekah jariah. Kita naik masjid, kita niat iktikaf, kita semai sunat, kita semai Jumaah maghrib, kita semayang ba'diyah maghrib. Kita duduk belajar ni, pahala besar Kita niat ada pahala pada mak ayah kita. Niat dah Ustaz, niat dah saat ni. Baru Ustaz ayat gitu. Niat dah daripada tadi, dah pun mula-mula melangkah. Bukan mula melangkah ni kita dicatat pahala Kita tu rumah malaikat catat pahala dah. Satu langkah 100 kebajikan dah. Kita melangkah nak mai ke majlis ilmu ni. Satu langkah 100 kebajikan dah. Kita nak melangkah tu, kita niat dah. Aku melangkah majlis ilmu ni, pahala pada mak ayah aku. Ada tak? Kata? Duk melangkah jauh-jauh tu, boleh pahala kita seorang je. Mak ayah kita tak boleh pahala. Kalau nak kena niat. Guna. Tak saya pernah dengar. Kita kena niat pahala pada mak ayah kita. Kalau tidak siang ke mak ayah kita, tak ada buat pahala ke dia. Allah kan hidup sempit gitu. Ini kita cerita mak ayah kita yang dapat pahala daripada kebajikan anak ni. Bukan mak ayah sahaja, tok nenek kita dapat pahala. Tok nenek kita dapat pahala. Sebab mak ayah kita mari mana? Kita mari mana? Mak ayah kita. Dah mak ayah kita mari mana? Faham tak? Dah kita niat pahala kepada tok nenek kita. Kita pun tak ada kenal tok nenek kita. Kita lahir di mati dah. Contoh. Betul? Tok nenek kita je. Dah sampai ke atas. Sampai ke Nabi Adam AS akan dapat pahala. Betul? Bila kita niat pahala? Tu kata, hak 3 perkara ni automatik. Tak berkait dengan niat. Dengar tu Allah, buat apalah dia ajar gitu. Jadi kalau kira-kira gak nanti nak niat baru mak ayah dapat pahala gak, tak banyak manalah mak ayah kita dapat pahala. Dah nanti niat pun dapat pahala. Kan? Dia kata kalau kita nak derma, nak derma di atas RM100 ke RM1000 ke, niat ni pahala pada mak ayah kita. RM100 tu bila? RM100 setahun sekali tak jumpa. RM100 tu lah. Hak sama-samanya RM1 hari Jumaat. Patut RM1 tu niat dah pahala pada mak ayah. Patut tak ada pahala mak ayah kita. Dia kalau kita nak niat pahala tu tak ada salah-salah. Kita ingat pada mak ayah kita. Kita nak niat kita sedekah ni pahala pada mak ayah kita. Tak ada apa-apa pun, tak salah. Bukan kata salah, tapi tak syarat niat. Tiap-tiap kebajikan yang kita lakukan ditulis pahala bagi bapak kita seumpama, serupa je. Tak ada kurang pun dengan pahala yang dicatatkan kepada yang melakukan amal kebajikan tu. Adapun amal jahat tidak ditulis, tidak dicatat. Kemudian hak dalam kitab kita ni, hak kata Ibnu Hajar Asqalani ni, hak segala amal baik. Amal baik yang dikerjakan oleh anak mana? Dalam hadisnya waladin salihin yad'ulah. Terjemahan dianya anak yang beriman yang mendoa baginya, bagi ibu bapa, bagi manusia yang mati tadi, ibu bapa lah. Dia yang mendoa ni, ini bukan qaid, bukan syarat, tapi ghalibnya anak akan mendoakan kepada ibu bapa, tapi tak syarat doa. Tak qaid dengan doa baru mak ayah dapat pahala, tak qaid, tak syarat. Hanya ghalib saja anak-anak akan berdoa kepada ibu bapa, ghalib saja. Dia tak syarat tu. Dan disebut dengan yang berdoa ni sebab memang kita dituntut sentiasa berdoa kepada ibu bapa kita. Tapi yang mendoakan begini, ini bukan qaid dan bukan syarat. Bukan kata berdoa barulah mak ayah kita dapat manfaatnya, tidak. Semua amal kebajikan, semua amal kebajikan, segala amal yang baik, segala amal yang baik.
Kemudian kitab kita ni waladin salihin diterjemah dengan anak yang beriman. Ni kita ambil faham molek sini. Anak yang soleh diterjemah dengan anak yang beriman. Dalam setengah kitab waladin salihin ay muslimin. Di waladin salihin ay muslimin, anak yang Islam. Di sini anak yang beriman. Sama kita anak yang Islam. Dia bila sebut kata Islam, sebut Islam tanpa sebut Muslim, tidak sebut mukmin. Bila sebut kata Muslim, Muslim yang mukmin. Disebut Muslim, mana antara Islam dengan iman didatangkan satu saja, datangkan Islam saja, datangkan iman saja, Muslim saja ataupun mukmin saja. Sebut kata Muslim, Muslim yang mukmin. Sebut kata mukmin, mukmin yang Muslim. Jadi makna anak yang soleh ni anak yang Muslim, anak Islam, Islam bil fa'li dia panggil. Islam hak sungguh ti. Mana Islam hak sungguh ti? Islam yang beriman. Itu Islam hak sungguh ti. Bukan Islam baka. Islam baka ni Islam lah. Sama ada beriman ataupun tidak, Islam. Kita berhubung dengan dia sebagaimana orang Islam. Imannya ada ke tak? Kadang-kadang tidak ada iman. Itu Islam baka. Tapi lu sebut kata Islam, waladin salihin ay muslimin, Islam, Islam yang sungguh ti, Islam hak sebenar-benar, Islam yang beriman. Jadi kitab kita ni sebut anak yang beriman. Itu yang lebih nyata, anak yang beriman. Jadi amal kebaikan yang dilakukan oleh anak beriman ni lah akan dicatatkan pahala seumpama juga kepada ibu bapa yang sudah meninggal. Sebab kalau kita buka dalam kitab syarat sah ibadah, termasuk syarat sah semayang kita, syarat sah puasa kita, syarat sah haji kita, syarat sah yang pertama Islam. Itu syarat sah yang pertama, Islam. Islam mana ni? Islam baka? Tidak. Islam bil fi'li, Islam hak sungguh ti. Ini Islam yang beriman. Itu syarat sah semayang, syarat sah ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang ada syarat sah ni lah, ni panggil amal yang baik. Ni akan dicatatkan pahala pada ibu bapa. Tapi kalaulah tidak ada syarat sah yang pertama, Islam yang beriman, itu bukan amal baik. Walaupun zahir nampak macam semayang, puasa sekali, buat ibadat sekalipun, dia pun tidak ada pahala, dan mak ayah pun tidak akan dicatatkan pahala. Sebab syarat nak sah ibadah adalah mukmin, Islam yang beriman. Sebab itu disebut anak yang beriman. Hak beriman ni nak kena tekan. Islam ni warisi. Mak ayah kita Islam, Islam lah kitanya. Ni hak mukmin ni. Ni kita nak kena kemah molek. Bab iman nak kena kemah molek. Dia kalau kira-kira lah, kira ke secara kasar, anak pasti berkalang pada ibu bapa. Itu cara kasar. Anak pasti berkalang pada ibu bapa. Sebab anak ni, ilmu yang pertama yang diajar oleh ibu bapa dia kepada anak ni bukan ilmu ngaji Quran, bukan ilmu semayang, bukan. Ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal Rasul, ilmu nak memastikan anak kita ni kenal iman tu apa dia. Itu ilmu yang pertama. Jadi apabila anak kita ni mengenal Allah, mengenal Rasul, sah ke enam rukun iman, bekalang kita lalu dah. Sebab apa? Sebab semata-mata iman tu pun itulah pahala yang paling besar sekali. Pahala yang paling besar sekali adalah pahala iman, pahala akidah, pahala mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi semata-mata anak tu beriman, itulah sebesar-besar pahala pada anak, dan itulah sebesar-besar pahala kepada kita ibu bapa. Patut anak kita pun buat amal soleh lain pula, dia akan dapat pahala sebab dia orang yang beriman. Catat pahala pada dia, maka kita catatlah pahala kepada kita. Syaratnya anak yang beriman, anak yang ada akidah, anak yang sah ke-6 rukun iman. Ini kedudukan agama kita. Tapi kadang-kadang bila tekan bab iman, tekan bab akidah, berat, payah. Jadi macam berat sangat agama ni. Siapa orang tak nak fikir mana? Cerita bab iman jadi berat. Sebab apa berat? Sebab dia tu berat. Kenapa dia berat? Sebab akidahnya akidah yang terpesong. Dia cerita bab akidah Ahlussunnah wal Jamaah bercanggah dengan akal sesat dia. Dia kata tak dia nak fikir oleh akal, dia kata. Dan akal dia sesat. Nak fikir macam mana? Dia rasa macam berat. Bila dia ulang bab akidah, dia kata memberatkan agama. Tak nak fikir di akal. Akal dia sesat. Jadi payah. Cerita bab akidah, bab qada dan qadar pun jadi pening, payah. Berat dia kata. Apa beratnya? Tak ada berat. Simple saja bab pegangan. Beratnya dia berat. Dia guna akal dia yang sesat. Tapi hok nanya laginya beratnya dia. Tapi anggapan dianya, dia orang ni hati rapat dengan Tuhan. Akidah tahu mana hala. Cerita bab akidah dia pening tak? Sebab apa? Tak ada di ilmu dia. Dia pun pening dah. Tapi anggapan dia ada maqam dengan Allah Taala. Ada ahwal, ada maqamat. Dia amalan ni banyak ni, amalan banyak ni. Laduni dalam dapat dah ni. Cerita bab akidah tak ada di dia. Hati pun jadi berat. Oh ni memberatkan. Jadi dia nak fikir, dia kata. Dia tak nak fikirlah sebab jalan dia tak betul. Hak dia tekan sama bab iman, bab akidah ni, orang kata memberatkan. Jadi seolah-olah agama ni berat. Terutama sekali di Masjid Abidin tu. Kalau saya tekan bab qada dan qadar tu, memberatkan agama. Tak terfikir oleh akal manusia. Tu kan? Berat. Ada apa bang? Faham pegang aja. Kenapa berat? Ni, sebab dia berat sangat. Tapi nak berat sangat, dia berasa dia ni rapat dengan Tuhan. Nak masalah. Ni payah nak balik Dia nak bidah orang ni. Dia nak orang pula. Nak bawa orang ngajar pula. Berat kata dia. Tak boleh fikir dengan akal. Berat di mung. Orang ngaji molek-molek ada ni macam-macam manusia. Nak ada amal macam mana kalau berimannya tidak? Kita kena tekan ni dulu lah. Ni kita ni amal biar Tuhan catat pahala. Yang pertama beriman. Catat pahala kepada kita, automatiklah mak ayah kita. Tapi mak ayah yang dicatatkan pahala kebajikan yang dilakukan oleh anak yang beriman, mak ayah mana? Mak ayah yang mati dalam iman. Husnul khatimah, al-maut alal iman. Mati dalam keadaan baik kesudahan. Apa dia mati dalam baik kesudahan? Al-maut alal iman. Mati dalam keadaan imannya selamat. Ini ni. Hak yang mati dalam iman selamat, sedekah jariah, siapa pahala? Ilmu yang beri manfaat, siapa pahala? Anak buat kebajikan, siapa pahala? Tapi kalau yang mati tu mati kufur, walazabillah, sedekah jariah di banyak mana pun tak ada pahala bagi dia. Anak yang beriman, anak yang buat ibadat, anak beriman ni beriman belaka anak dia nya. Buat amal ibadat belaka anak dia nya. Semua sekali berjuruh belaka. Iman kemah, amal ibadah kemah. Mak ayah dia tetap tidak akan dapat pahala kalau mati bukan atas iman. Jadi pokok pangkalnya beriman. Itu hak syarat utama. Lepas tu saya sangat-sangat tekan hak berkaitan dengan iman, berkaitan dengan akidah ni. Walaupun orang kata macam-macam pun, kita tadilah berat. Siapa tak terfikir oleh akal. Jadi seolahnya agama ni berat. Dah. Agama mudah saja. Kamu yang berat. Agama cukup mudah. Simple saja. Ad-din agama mudah. Untuk sah ke-6 rukun iman payah apa? Pergi pada qada dan qadar payah apa? Yang payahnya akalan yang sesat untuk menerima pegangan yang bercanggah dengan akal itu.
Ini hak pertama ni, iman. Anak yang soleh, yakni anak yang beriman. Amal kebaikan yang dilakukan oleh anak beriman tadi ni akan ditulis pahala yang sama kepada manusia yang sudah mati ibu bapa dia. Bukan ibu bapa saja ni, sampai ke naik ke atas, sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Ni manfaat daripada faras, daripada kemaluan terhasilnya anak. Guna kita. Itu masabah kita diri je lah. Kalau kita nak anak kita amal ibadat ni. Kalau kita mati, kita tak ambil dah harta benda dia. Tahu? Kita nak amal ibadat dia. Masa dia hidup pun, kita tak ambil dah harta benda dia. Sebab kita ada harta benda sendiri je. Tak payah harta benda dia kan. Kalau kita masa hidup ni, tak ada harta benda. Lepas tu dia tak tolong harta benda kita. Tak ada masalah. Kita duduk rumah kebajikan masyarakat. Free je. Tahu? Kan kita tak ada tekan kan? Adakah rumah orang tua, rumah kebajikan masyarakat, tak ada masalah. Tapi yang kita naknya adalah bekalan amal kebaikan yang dilakukan oleh anak cucu kita. Kalau kita kata anak, pahala sampai ke mak ayah, sampai ke atas. Kita ni pula sebelah bawah, anak kita buat amal kebajikan, kita dapat pahala seumpama. Cucu kita, cicit kita, cuik kita buat amal kebaikan, kita akan dapat pahala seumpama. Selagi tak kiamat. Selagi tak kiamat. Daftar kebajikan kitanya akan terbuka daripada 3 perkara ni. Yang kita nak cerita sini, hak pahala daripada anak yang beriman yang melakukan amal yang baik. Demikian lagi menjadikan Allah Ta'ala bagi engkau akan faras kerana kegunaan dunia. Ni hak dunia pula. Mana iaitu bersedak-sedak dengan jima dan bersuka-suka dengan sekalian anak yang dapat dengan jima itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.